So ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum Puan. Puan Ya, Didi Sakinah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, so sekarang ni untuk makluman semua, Puan Sakinah ada di Alustar Kedah. Ya, Alustar. Alustar Kedah, dan Puan Sakinah sendiri berstatus dealer developer di dalam QM. Masih baru. Bulan masih 4 baru di. Bulan 4 baru Bulan di. 4. Oh, Ya. Alhamdulillah. Astagfirullah. Sebab saya rasa sesi kita sebelum ni, Puan, sebab saya rasa ni sesi kita kedua yang kita bersama. Yang Ya, hari 2 tu kali bulan dah. puasa Ya, betul. Alhamdulillah. So sekarang ni sesi kedua, dan masa sesi pertama status masih dealer. Ya, betul. Betul. Dan sekarang ni Ya. dah Didi. Saya pun terkejut sebenarnya tadi. Lepas dah dapat poster daripada Huda tadi, Allahu Akbar, rezeki Allah, atas izin Allah Puan. So dan sekarang ni dah berstatus dealer developer. So okey, so untuk makluman semua, Didi Sakinah pada malam ni akan fokus kepada master your account. Tajuk yang sangat-sangat bersesuaian kepada siapa-siapa yang belum ataupun dah register QM. So soalan saya yang pertama, alhamdulillah dapat respon ramai. Bukit Beruntung clear, Rawang clear. Dan sekarang ni saya perlukan satu lagi soalan kepada partisipan kita. Boleh tak tekan 1 kepada siapa yang belum register, tekan 2 pada siapa yang dah ada akaun QM. So di ruangan chat tekan 1 pada yang belum register. So Allahu Akbar. So rata-rata semua dah ada. Bernombor 2. So sangat bertepatan lah sesi malam ni. Mungkin yang tekan 2 ni baru register pagi tadi, semalam, ataupun minggu lepas, ataupun bulan lepas, tak apa. Sama saja. Okey, pada nombor 1 pun dah ada. Okey, pada nombor 1 ni pun sangat sesuai untuk berjinak-jinak dulu, dan kalau boleh fokus sesi kita pada malam ni supaya kita dapat sama-sama belajar. Dan ingin juga saya maklumkan, minta maaf Puan, saya nak juga maklumkan sementara kepada partisipan kita yang ada pada malam ni. Sewaktu berlangsungnya sesi kongsian daripada Puan Speaker kita amat alu-alukan untuk ajukan soalan, dan cara untuk mengajukan soalan ada 2 kaedah. Kaedah pertama, boleh terus type di ruangan chat. InsyaAllah kalau Puan Speaker sempat membaca, dia akan terus jawab. Ataupun kami supporting team, co-host yang ada akan cuba menjawab di ruangan komen tu sendiri. Dan kaedah yang kedua adalah dengan membuka speaker mic anda dan bertanya secara berhemah. Supaya tak mengganggu Puan Speaker kita waktu membuat perkongsian nanti. Okey. So Puan, alhamdulillah dah dinner. So dah ready. InsyaAllah kita. Okey. So saya ambil masa sikit, tak banyak, 2-3 minit. Saya nak tahu bilakah tarikh yang masih Puan ingat sewaktu hari pertama Puan join QM ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okey, saya Kak Nur Sakinah daripada Kak M pada 13 Mei 2022. 13 Mei? Ya, 13 Mei 2022. Okey, alhamdulillah. So, setahun lah? Ya, dah setahun. Cukup setahun bulan Mei ni. Allahu Akbar. Happy birthday. Terima kasih. So boleh take note pada semua sahabat-sahabat kita yang kat luar. So Puan Sakinah hanya mengambil masa setahun untuk menukarkan status introducernya. Saya amat yakin hari pertama join tu rasanya terus jadi introducer kot. Mungkin dah komit satu unit JE 10. Dan hari ni alhamdulillah setelah setahun Puan Speaker kita dah berstatus dealer developer. Alhamdulillah. Saya rasa antara sebab-sebab Dr. Wida memanggil Puan Didi Sakinah kita, saya rasa antara inilah untuk memberi semangat pada kita dan untuk membuat perkongsian. So okey Puan, kalau macam saya sebelum-sebelum saya suka tanya, kalau Puan masih ingat 13 Mei 2022 harga pembelian Puan yang pertama. Sebab sekarang ni tengah kecoh ni, masing-masing tengah sibuk membeli sebab harga tengah turun daripada minggu lepas Sekarang ni dah main 62 ke bawah. Waktu saya tak EQM tu memang saya tak pandai pun tentang harga emas. Okey. Alright. So, memang tak tahu langsung pasal harga emas kan. Jadi saya join pada 13 Mei tu dan terus beli 7 unit. 7 unit terus?
Ya, Satu terus beli sebab dah memang peruntukkan 10,000 daripada duit ganjaran persaraan tu. Memang terus okey. beli. Di bawah satu resit. Ya. Allahu Akbar. Tahniah. Okey, kalau puan boleh kongsikan dengan kami, berapakah harga waktu tu? Sekiranya puan masih ingat. Okey, LME 60. Ha? USD 60. USD? Saya minta jasa baik semua pada siapa-siapa yang baru join, kalau boleh tolong mutekan. Okey, sorry. Okey, dah boleh sambung buat. Sorry. So pada siapa-siapa yang baru join ni, saya mohon kalau boleh tolong mutekan mic anda supaya tak mengganggu kongsian kita pada malam ni. Okey puan, boleh ulang lagi sekali? Berapa harga belian waktu tu? 13 Mei tu? USD 60. USD 60. Oh, sekarang Ya. tak lari banyak dengan harga sekarang lah. Ya, selepas saya join bulan 6 tu, memang harga emas turun sehingga bulan 8, bulan 9. Oh, Tak naik. Tapi saya okey. tetap beli. Jadi Dan saya ambil peluang waktu turun tu saya beli. Okey. So, saya amat yakin yang puan sempat merasa harga 52, betul? Oh, 52 tu sebab tunggu lagi rendah kan. Ya. Sebab ada jangkaan nak turun lagi. Okey. Jadi saya cuma beli sikit waktu 52, beli sikit, tak banyaklah. Okey. Alright. Okey puan. So, boleh tak kita rumuskan untuk sejarah puan menyertai QM ni? Sebenarnya belian pertama kita tu adalah indikator untuk diri kita sendirilah. Sebab kalau kita tahu Didi Sakinah kita ni yang dalam masa setahun boleh menukarkan status introducernya kepada dealer developer, saya rasa tak ramai bersependapat dengan apa yang Didi Sakinah buat, sebab belian pertama bulan Mei dan impak bulan Mei tu sehingga bulan 10 puan harga memang jatuh menjunam. Memang jatuh. Belian pertama saya terminate pada bulan 4 baru ni. Oh, bulan 4 belian pertama Ya. Almost setahun baru terminate. Ya. Hampir setahun bulan 4 baru saya terminate. Di atas dasar semangat, di atas dasar percaya, puan teruskan usaha kan? Sebab okey, selepas belian pertama tu saya beli sikit-sikit setiap penurunan. Okey. Jadi harga yang rendah tu bila harga naik sikit saya terminate dulu yang tu. Pada bulan 7 saya terminate yang yang pertama dengan keuntungan 10% saja. Okey. Sebab nak belajar kan, jadi kita cuba terminate. So buat sahabat-sahabat kita yang ada almost 200 malam ni, alhamdulillah ramai malam ni join. Okey, buat sahabat-sahabat kita, so jangan takut, insya-Allah harga emas ni akan naik. Dan sebenarnya belian pertama anda tu adalah sangat penting untuk kita jadikan benchmark puan Ya, betul. So kita boleh tahu harga tu naik ke ataupun turun. Sebab dengar cerita puan ni, saya pun dapat imagine, sebab saya join bulan 12 puan. Bulan 12 2022. Dan masa tu LME harga 57. Dan sekarang ni the highest saya pernah rasa 66 baru-baru ni kan. So saya tak pernah tengok lagi LME bawah 57 sebab saya join 57. So masa tu luckily boleh dikatakan bernasib baik sebab tak ada isu penurunan graf yang sangat drastik macam mana puan rasai. So tahniah puan, sebab saya rasa puan sangat kuat untuk meneruskan. Sebab rata-rata saya jumpa yang join bulan 4 tahun lepas dan sekarang ni boleh katakan semua dah berstatus dealer developer di atas dasar percaya dan semangat. So saya yakin perkongsian kita pada malam ni oleh Didi Sakinah kita sangat menepatilah calon-calon speaker kita Okey, so puan, saya tak nak curi masa banyak sebab saya dah ambil masa 17 minit masa puan untuk kongsian malam ni. So saya rasa boleh saya serahkan majlis malam ni kepada puan untuk puan handle. Puan ada slide kan? Okey, ada slide. Okey, alright. So dengan rasa rendah diri saya ingin ke belakang sebentar
kita bagi ruang kepada puan speaker kita untuk handle sesi perkongsian pada malam ni. So macam saya maklumkan pada semua so insyaAllah kalau nak ajukan soalan boleh terus di ruangan chat ataupun buka mic anda dan tanya secara perkhidmat. Okey, silakan puan. Okey, per bulan ini KUM telah upgrade kepada sistem yang baru. Jadi kalau macam yang baru ni kita perlu update KYC guna yang barulah kan. Okey. Bila kita punya tim kita dah daftar, kita login melalui web yang baru dan kita perlu update KYC. Macam mana kita nak buat tu, kita pilih user setting, kita scan QR code untuk download XQM Goldmine. Okey, kalau kita guna iPhone, kita pilih yang ni. Kalau kita guna Android, kita pilih yang ni. Okey. Maaf puan, saya rasa puan punya paparan untuk slide tu tak keluar. Share screen. Tak nampak. Rasanya tak tekan button share screen. Sebentar ya. Macam mana saya nak patah balik ya? Tak keluar lagi share screen-nya. Sebentar lah. Okey, tak apa. Mohon juga jasa-jasa baik pada sahabat-sahabat kita. Kalau dah masuk tu, kalau boleh saya mohonlah mute-kan mic anda supaya tak mengganggu untuk Yes. So boleh respon di ruangan chat pada siapa yang nampak, tolong cakap clear. Okey, jelas clear. Okey, alhamdulillah. Okey puan, boleh sambungkan terus. Okey, QM telah update web yang terbaru. Jadi kalau macam potential klien kita register account, dia perlu update eKYC ni. Hilang balik puan. Sebentar. Okey, dia masuk yang lain tadi. Okey. Okey, yang ni. Minta maaf sekali lagi. Allahu Akbar. Tutup. Okey, bila tim baru kita, kalau macam yang baru daftar ni mungkin tak ada masalah, kan? Kat sini dia ada step lah untuk kita update KYC. Kita login guna web yang baru, kita pilih user setting eKYC untuk kita scan QR code untuk download apps Goldmine ni. Dekat sini ada button untuk kita pilih sama ada kita nak guna iPhone ataupun kita nak guna Android.
Kemudian tu kita masuk dekat SQM Goal tu, kita tekan KYC verification. Dia akan keluarlah macam ni. Ni step nombor 2. Okey. Kita tekan KYC verification ni, dia akan keluar kotak macam ni untuk kita snap gambar depan dan belakang IC mengikut kotak yang telah kita disediakan. Okey, dekat sinilah kadang-kadang masalah sikit sebab kita kena waktu kita snap gambar IC kita tu, kita kena pastikan tak silau dan disyorkan kita buat kat tepi dinding. Okay? Okey. Lepas tu kita sembok dekat sini. Dia akan keluar terus beberapa detail kita yang telah dimasukkan secara auto dan kita tekan next. Bila kita tekan next, dia akan minta kita scan muka. Okey. Masalah kalau surat mahkamah, surat jabat agama surat mahkamah di jabat agama, apa tak setengah klien saya, dia buat sekali saja telah berjaya. Tetapi jika kita buat banyak kali tidak berjaya, kita cuba lagi. Jangan putus asa. Memang dekat sini agak sekarang ni dekat sinilah problem utama kita, masalah utama kita. Sebab KYC tidak berjaya. Okey, jika kita dah buat banyak kali tidak berjaya, apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita syorkan kepada klien kita, minta dia email segala maklumat diri dia termasuk gambar IC depan dan belakang kepada CS. Okey. Nanti saya tunjukkan dekat sini minta maaf dah sebab tadi saya buat dengan Huda okey je. Malam ni dia agak macam kalang kabut sikit. Pasal nak kena share screen yang ni saya skip lah no. Okey. Alahai, macam mana saya nak ambil? Saya nak login apa? Login macam mana puan? Login website. Ha. Ha. So boleh share screen. Okey, saya share kat sini. Okey. Okey, kat sini ya. Saya dekat sini. Okey, cantik. Alhamdulillah. Okey. Alright. Boleh nampak ke semua ini adalah rupa web kita yang terbaru. Ini URL yang terbaru. Okey, sebelum ni Kak Kina pun tak tahu sebab sebelum ni kita cuma login guna email. Untuk web yang terbaru ni, kita boleh login guna email, guna nombor telefon dan username ni kita boleh letak nombor kad pengenalan. Kemudian tu kita login macam biasa. Tadi Kak Kina nak tunjuk, kita nak live chat QM tu kan. Tapi sebab dah jadi kalang kabut, jadi minta maaf lah Kak Kina tak boleh nak tunjuk malam ni. Okey, boleh nampak ke semua? Nampak clear. Alhamdulillah. Okey, nampak clear. Sebab saya yang kat tepi ni, saya tak nampak. Okey, ni kita punya account summary kita. Dia ada nama kita dekat sini, ada ranking kita dekat sini. Kan? Di account GSA kita. Account GSA dekat sini ada number account. Number account ni apa gunanya? Sebab untuk kalau kita nak transfer emas ke account macam kalau anak kita ada account QM juga, kita boleh transfer dekat dia guna nombor account ni lah. Sebelum ni, sistem yang lama,
Kalau kita klik kat sini dia tak ada apa-apa kan. Kalau sistem yang baru ni kita klik kat sini dia akan keluar macam ni. Adik ni alasan. Ayo ambil. Orang semua. Okay. Ini adalah jumlah gram emas yang kita ada dalam bentuk gram. Dalam bentuk gram emas yang dalam bentuk gram. Yang ni dalam bentuk oz. Kan? Kita bahagikan, yang ni kita boleh bahagikan 31.1 akan dapat jumlah ni lah. Ini adalah anggaran nilai emas kita. Dia jumlah ni, nilai ni dia akan dia ikut harga emas. Grade emas kita tidak berubah, tetapi nilai emas kita sentiasa berubah ikut kenaikan naik dan turun harga emas. Kalau harga emas naik, nilai itu akan bertambah. Tetapi kalau harga emas turun, nilai itu akan berkurang. Tapi kita jangan takut lah. Puan tolong on mic Puan. Oh, saya tak on dari tadi ya? Tak ada, tadi ada yang tertekan. Oh, okey. Ha. Sampai mana tadi ya? Tak ada pasal grammage tadi. Oh, pasal grade emas tu. Ya. Okey. Ni grade emas kita yang kita miliki. Okey, macam introducer kan? Kalau macam kita upgrade introducer, dia kan dapat gold back. Kita nak tahu kat mana kita dapat gold back tu, kat sinilah kita tengok. Kan? Dia bertambah dekat kalau nilai tu dalam RM22 macam tu. Ini RM22 ni untuk JAE lah, untuk JAE 10. Kalau macam introducer, dia beli JAE 10, dia akan dapat 2% dalam RM22 macam tu. Okey. Kita nak macam mana kita nak tahu akaun kita ini dah untung atau belum? Average cost ni dia kena lebih rendah daripada harga ni harga semasa, ni harga LME semasa. Harga ni dia sama macam kalau kita tengok dekat apps kan. Sekarang ni kalau kita tengok dekat apps, buy price dia 288 dan yang ni pun dia sama. Okey, macam ni kalau kita nak tahu kita dah untung berapa dekat sini, 288.81 ni kita tolaklah dengan 287, kita kali dengan gram yang kita miliki. Jadi kita dapat tahulah keuntungan kita dalam GSA ni berapa. Ya. Okey, dekat sini Dia jackpot lah baru sekali ya. Dekat sini kita boleh view statement tu untuk lihat dia macam penyata bank juga. Kan kita nampak kan? Kita nampak dekat sini, okey dekat atas ni nama kita, produk GSA ni grade emas yang kita miliki. Ni dah buka penelan saya, jangan Nina. Okey, ni yang saya nyatakan tadi seperti di apps juga. Dia sama. Dia macam yang ke depan tadi. Okey. Dekat sini kita boleh tengok. Kita boleh tengok apa yang kita buat. Kita buat convert, kita transfer account macam saya. Okey, macam kalau memang dah bagi kita dah anak-anak, mama tahun ni mama tak bagi duit. Mama tak bagi duit raya, mama bagi emas. Okey. Macam juga macam tu juga kalau anak-anak macam convo ke apa ke, memang saya bagi dalam bentuk grade emas. Okey. Satu lagi kalau kita macam terminate GAE, kita masuk GSA, kita boleh juga nampak di sini. Kan? Okey. Kita jangan saya takut nak bercakap sebab memang jenis introvert kan. Tapi kalau macam sistem ni, kita jangan takut-takut nak tekan. Okey, macam saya nampak bagi, memang sistem memang tak pandai. Kalau macam memang tak minat, tak pandai, tak minat nak belajar. Kalau macam maksud saya sistem macam kat Shopee tu kan, kita nak kena buat belian secara online, memang saya tak pernah belajar. Dan kalau nak buat belian tu saya minta anak yang buat.
Tapi bila saya ada akaun QM ni, walaupun saya takut-takut, saya beranikan diri untuk explore. Sebab ni sama contoh ni. Sebab kalau kita tak explore sendiri, sebab kita tak dibagi SOP, QM tak bagi SOP dekat kita macam mana kita nak buat tu, macam mana kita nak buat ni. Maknanya kita explore lah sendiri macam ni, macam wax yang terbaru ni kan. Saya nampak wax yang terbaru ni, dia tak ada lah beza sangat dengan yang lama. Dan saya rasa dia lebih baik. Okey, tadi untuk GSA. Sekarang ni dekat GCA, dekat sini ada nombor akaun GCA tapi saya tak pasti dia punya untuk apa nombor akaun ni. Yang ni boleh buat apa yang ni. Okey. GCA ni dia kalau macam kita buat convert, dia akan floating sekejap saja dekat sini. Okey. Sebab ada juga yang klien yang tanya saya, dia buat GCA. Tetapi kenapa GCA dekat akaun GCA dia kosong? Okey, sebab dia masuk dalam holding inventory ni. Okey, dia masuk dekat sini. Okey, ni adalah nilai gram yang telah kita gram yang tersimpan di holding inventory. Ini adalah nilai nilai semasa. Ni nilai yang telah kita convert, iaitu duit yang telah masuk ke dalam akaun bank kita. Okey, ni fee. Ni net gain kan, akaun ni dah untung. Ni fee. Jadi macam bagi saya, kita tak perlu nak bersusah payah kira. Sebab sistem dah terus kira kat kita. Bagi saya lah macam tu. Sebab sebelum ni, okay, kita tengok dekat sini nah. Sebelum ni, sebab saya hanya fokus kepada GAE sahaja. Memang GCA saya hanya buat untuk belajar. Tetapi saya rasa alangkah ruginya sebab sebelum kita tak perlu tahu buat QM buy tu. Kita buat convert, sebab bila kita buat convert, grade emas kita tak hilang. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, kalau ikut sistem yang lama tu, semua dalam USD. Nampak kan dekat sini? Semua dalam USD. Tetapi untuk sistem yang baru, sekejap ya. Kalau untuk sistem yang baru, dia akan nampak naik nilai RM dekat sini. Kan? Okey, kita dekat sini dia akan ada maklumat kita lah, nama kita, berapa grade emas yang tersimpan di holding inventory. Fee ni kita tak perlu nak kira-kira lah sebab kita biar sistem yang kirakan. Okey. Kalau kita dekat sini kita boleh klik, dia akan nampak detail lah. Kan? Nampak detail. Okey, dekat sini action ni kita boleh tengok balik. Klik je, explore je sistem ni. Kita boleh tengok balik lah yang apa yang kita boleh tengok balik net cash out dia. Okey. Bagi saya untuk GCA ni sebab saya tak nak susah-susah formula kita nak kira kan. Okey, saya hanya perlu ingat kita punya force saving. Okey, setiap kali kita buat GCA, seeloknya kita pilih penyata ni ataupun kita catat berapakah force saving kita. Sebab bagi saya buat GCA, saya tak matlamat saya buat GCA sebab saya tak nak tebus. Tapi bila saya terminate, saya nak balik RM150 yang saya nak balik 15% yang QM pegang termasuk dengan lebihan tunai. Okey, contoh yang ni kan. Contoh yang ni. Nampak kan net gain kat sini, maknanya akaun ni dah untung. Dan net cash out ni kita kalilah dengan kadar semasa. Okey, yang ni dia punya cost saving dia RM150.
Memang saya ingat yang ni RM150, tetapi kalau saya terminate yang ni net cash out ni lah yang akan masuk ke akaun GSA kita. Mana yang ni kalau kita kali dengan kadar semasa dah dapat RM200, tapi saya tak berhasrat nak terminate lagi lah, sebab nak biarkan sehingga dia untung lebih banyak. Okey. Ni kalau kita nak apa? Kita nak buat bayaran. Kalau kita nak buat bayaran, kita klik dekat sini, dan sebab dekat sini dia ada step tau. Jadi kita kalau kita submit ni okey lagi. Kalau kita confirm, memang dia akan terus buatlah dia punya transaksi tu. Kita tekan cancel. Okay, sekali lagi saya bagi tahu, kalau macam untuk GCA ni, kalau kita tak pasti, kita tak catat, kita tak pasti berapakah 15% yang kita yang QM pegang tu kan, for saving kita tu, kita boleh kali down payment value ni kali dengan 1.07, dia akan dapat berapa, kita tolak dengan nilai yang kita convert ni. Dekat situlah kita akan dapat nilai for saving kita. Okey, habis ya. Selesai kat sini yang pasal holding inventory. Okey, dekat sini harga price ni, harga dia macam dia sama je, sama seperti dalam apps tu. Okey. Dekat sini yang sangat-sangat menarik. Kat sini yang paling menarik sangat ni. Kita view dekat sini, kita akan nampak okey, nama kita. Kita akan nampak jumlah RM. Okey. Sebab itulah saya saya sangat syorkan tim saya untuk naik dealer. Kan? Sebab semua pun, bukan kata tim saya saja, semua pun memang disyorkan sangat untuk naik dealer. Sebab setiap kali pembelian kita ataupun pembelian tim kita, kita akan dapat reward dekat sini. Nampak kan? Reward kat sini. Jadi dia akan total payout dia secara harian. Dan kita boleh buat keluar setiap hari lah. Tapi yang ni jumlah yang terkumpul untuk bulan 5. Okey. Dekat bawah ni dia akan nampak register link. Kan? Maknanya register link lah. Ni kita copy, kan? Kita copy ke WhatsApp. Yang ni lah kita gunakan untuk kita bagi dekat potential client kita. Maknanya kita ambil peluang, kita kongsikan register link ni kepada semua saudara-saudara kita. Kita jangan biarkan family kita tu register dengan orang lain dan kawan-kawan kita. Kalau macam kita dah bagi tahu tentang QM, tentang apa yang bestnya kita buat QM ni, tapi kalau macam ada rejection tu sebenarnya bukan dia reject pun, sebab mungkin kita tak memahamkan dia lagi. Kita belum memahamkan dia. Kalau dia betul-betul faham, memang dia ambil peluang. Okey. Dekat bawah ni kita punya customer portfolio, kita boleh nampak kan, klik-klik dekat sini. Okey, Puan, maaf ganggu sikit. Ya. Kita ada soalan sikit supaya tak pergi lebih jauh. Ada soalan di ruangan chat, dia tanya minta Puan ulang balik 1.07, how to get 15%. Kalau Puan tengok di ruangan chat 1.07 tu. Okey, saya ambil contoh yang dekat sini lah, dekat GCA ni, dekat sini. Sekejap. Saya klik sini. Okey, yang ni memang saya ingat
saya punya saya punya for saving saya RM150. Okey, tetapi kalau kita tidak ingat 209 tu, 209.73 tu, down payment value ni, kita kali dengan 1.07. Kita dapat berapa? 224, kita dapat 224. Kita tolak dengan nilai yang telah kita convert. Kita tolak 190.86. Kita akan dapat 33.55 ni lah kita kali dengan kadar. Kali 4.5, dia dapat lebih kurang dari 150. Betul kat sini. Harap membantu ya. Okey, saya boleh teruskan yang seterusnya? Kan? Cik Fairuz? Boleh teruskan. Boleh Allah faham? harap menjawab soalan pada yang bertanya tadi. Cik Niriah kita. Sebab kalau kita buat banyak-banyak memang kita tak ingat. Tapi disyorkanlah kalau macam kita buat GCA tu kita print. Sama ada kita print atau kita tulis kita punya apa? Kita tulis kita punya for saving kita tu, jumlah tu tulis kat mana-mana lah. Okey, dekat sini ada customer portfolio. Ni kita punya tahu, bukan customer kita. Okey. Saya tengok dekat sinilah yang bagi motivasi. Kan, kita bagi motivasi dekat kita. Berapa grade emas yang macam, okey, macam saya sebelum ni, saya hanya fokus pada GAE. Bila saya faham, macam saya tunjuk tadi, GCA tu, dia boleh juga bagi keuntungan kepada kita. Memang saya rasa sangat rugi kalau kita tak buat. Okey, dekat sini GSA, ni baki GSA kita dalam gram. Ni dalam RM. Ni GAE, ni baki GAE dekat sini dah termasuk dengan 9 kali pembiayaan. Ni yang 10 kali lah dekat sini. Kan nampak banyak kan? Kalau tengok kat sini, kalau orang ada yang banyak unit tu lagi nampak ratus-ratus ribu lah kat sini. Ni apa yang dekat holding inventory. Okey. Dah habis dekat sini, Kak Kina pergi dekat tab tepi ni. Asalnya untuk consultant access ni tak perlu tunjuk kot. Kan? Nak tunjuk ke? Kalau nak tunjuk, okey macam ni. Dia lambat. Okey, contoh bila kita punya klien kita dah beli satu unit GAE, dia memang dah layak naik introducer. Jadi dekat sinilah kita promote. Kita tekan promote dekat sini. Satu lagi, kalau macam kita nak tengok berapa dia punya production dia. Kita boleh tengok dekat sini. Kalau macam untuk sebelum Julai ni, 7,000 production ni dah cukup untuk dah layak untuk naik dealer. Jadi ambillah peluang. Kan? Ambillah peluang sebelum 1 Julai ni untuk cukupkan dekat sini. Cepat-cepat naik dealer sebab selepas 1 Julai ni dah kena tambah. Jadi 7,500 USD untuk layak naik dealer. Okey. Dekat sini GSA. Ada soalan sikit Puan. Di ruangan chat daripada Okey. Cik Hafizan Shah kita. Okey. Salam, kalau tak jadi keberatan boleh tunjukkan juga pengiraan tentang berapa nilai persen yang dikenakan zakat dari nilai tiap GCA yang kita buat yang ada di holding inventory tu. Okey, dia macam ni dekat holding inventory ni, kalau untuk zakat kita layak bayar zakat apabila gram emas kita 85 gram. Okey, dia macam kalau dekat GCA tu hanya 15% sahaja. Kan, bukan 100%. 15% saja kita kira untuk diambil kira untuk pengiraan zakat. Jelas ya? Jelas Cik Fairuz? Jelas. Harap membantu pada Cik Hafizan kita. Okey, soalan yang kedua, spread 7% sebab tu kali 1.07 akan dapat harga belian GCA. Ya, mungkin menjawab kepada soalan yang atas tadi lah. Okey. Okey, kita teruskan dekat GCA ni. GSA ni. Okey.
Okey, dekat JS ni kita ada list Kita jangan sebenarnya dengan sistem ni kita explore je. Kita jangan takut-takut nak tekan. Setengah orang tu dia takut nak beli sebab dia takut nak tekan ni lah. Dia takut jadi apa-apa kan. Jangan bimbang, tak jadi apa-apa pun. Okey, dekat list ni dia akan macam ni, saya ada 3 ni sebab kat bawah ni akaun anak saya yang berumur 18 tahun ke bawah. Ni akaun saya. Jadi kita boleh tengoklah dekat sini anak saya yang berumur 18 tahun ke bawah ada 2 orang. Jadi kita boleh view dekat sini untuk lihat ni siapa dia. Ni Muhammad Adi punya. Kan? Kita boleh lihat juga ni yang siapa. Ni anak saya, nampak kan? Mana kalau kita ada banyak orang, dia akan keluar list kat situ lah. Yang berumur 18 tahun ke bawah ni kita tak register guna link, kita secara manual. Kita boleh dapatkan borang daripada dealer masing-masing lah. Okey. Sini QM share. Kita beli, QM jual. Kan? Ni cara nak beli dia, kita pilih dekat sini. Kita nak, sebab saya ni ada 3 akaun, kita nak beli untuk akaun mana, ni akaun saya, contoh. Kita masukkanlah berapa kita nak beli. Okay, contoh RM1,000. Kita jangan takut nak tekan sebab dekat sini dia ada step. Ni 1, 2 kan. Jadi kalau kita buat step 1 ni, tak apa lagi lah. Kita selamat lagi. Okay, kita pilih, kita nak buat bayaran secara mana. Macam saya boleh guna payout. Ni kalau kita nak bayar guna bank kan. Kalau yang dekat sini kalau kita terus submit. Okey, kita boleh semak baliklah. Tadi betul tak kita nak beli RM1,000 kan. Lepas tu sebab saya ada 3 akaun dekat sini ada betul ke kadang takut saya salah klik dia masuk akaun anak saya. Okey. Ni kan kalau kita confirm memang sistem akan bawa ke bank login lah. Ni saya cancel. Tak apa, klik-klik je explore kat dalam tu lah. Satu lagi kalau kita nak saya nak tunjuk kalau kita nak direct convert. Macam contoh tadi, saya buat bayaran macam biasa macam tadi. Cumanya kita perlu tik kotak convert ni. Bila kita tik kotak convert ni, tadi saya ambil contoh yang 1,000 tadi. 85% dia akan masuk balik ke akaun bank saya. Yang RM150 itulah QM simpan. Okey. Dekat sini QM buy. Bagi saya QM buy ni macam tak perlu je sebab kalau kita buat QM buy ni macam kita kurangkan kita punya grade emas. Kan? Saya tak syorkan kalau lebih baik kita convert dulu. Kalau kita nak guna duit, kita convert. Sebab kalau kita terminate JAE, kita masuk GSA, kita boleh beli JAE daripada GSA. Tak perlu pun masuk akaun bank kita. Saya tunjuk QM buy ni. Okey. Kita kena pilih kita nak daripada akaun mana. Contoh saya masuk akaun ni. Kita nak berapa, kita masukkan jumlah 1,000. Sini dia akan automatik. Macam saya hanya update satu akaun number je dekat sini. Tapi kalau kita masukkan banyak akaun number, kita kena buat pilihan lah akaun bank mana yang kita nak QM bayar yang kita jual emas tu. Kita tekan submit. Bila kita tekan submit kat sini, okey, kita tekan submit dekat sini. Oh, saya tak pilih, saya pilih bank dulu lah. Bila kita tekan submit dekat sini, kita perlu letak PIN number yang 6 angka tu. Itu sebabnya memang penting semasa kita buka akaun, penting untuk kita catat 6 PIN digit ni. Perlu sangat.
Okay, dekat sini kalau kita physical withdrawal ni kita nak keluarkan apa? Gold bar. Sini dah akan naik maklumat saya. Kita nak ambil gold bar tu dekat mana? Kita kena pilih, okey saya Malaysia, kita pilih Malaysia. Lepas tu negeri mana kita pilih lah. Macam saya dekat Kedah, tak dekat Kedah. Lepas okey, saya masukkan Alostat dekat sini dan saya akan boleh ambil emas ni dekat grade emas yang saya nak ni, saya boleh ambil dekat Ranu Tekun. Dia beralamat dekat sini. Setengah tu kalau dia tak ada Ranu Tekun kat tempat dia, QM akan post. Dia tengok dekat sini lah, dia akan keluar maklumat ni dekat sini. Lepas tu kita pilih lah yang mana kita nak. Kan? Okey, yang ni saya cancel lah. Okey, yang ni transfer. Transfer ni, kita perlu ingat kita nak transfer dekat siapa. Okey, saya bagi contoh lah hari ni. Okey, saya nak transfer dekat anak saya sebab anak saya ni, dia tunggu SPM. Dia tunggu SPM, kan tu dia basuh kereta. Saya memang janji dengan anak-anak. Kalau anak-anak buat apa-apa, mama tak bagi duit. Dulu kan mama suka bagi duit. Sekarang ni mama tak bagi duit, mama bagi emas. Okey. Ni saya tunjuk contoh saya bagi dekat dia malam ni. Dia tolong saya basuh 3 biji kereta. Okey, saya masukkan nilai RM60. 600 pula. RM60. Okey. Sini saya masukkan nombor akaun anak saya. 22 010 1096 2010. Sini kita boleh tulis apa reward yang kita nak bagi dekat dia, kan? Tulislah cuci kereta. Ni contoh contoh yang simple. Okey, kita submit. Bila kita submit, dia akan minta PIN number dekat kita. Okey, saya ingat saya tak teruskan kot sebab nanti PIN number tu akan tertera dekat sini. Makna saya back lah. Mana? Saya cancel transaksi ni. Okey. Itu untuk GSA. Untuk GCA. Untuk sebab GCA kita boleh buat dalam 2 kaedah. Sama ada kita buat yang direct convert dan request convert. Kalau kita buat request convert ni, maknanya kita perlu ada gram emas dekat GSA. Ni, request convert. Kita perlu ada emas dekat GSA. Dah ada kan di sini? Available gold convert. Saya boleh convert sebanyak ni lah. Kita masukkan berapa yang kita nak convert. Contoh 500. Dan kita tekan submit. Dekat sini dah nampak kan apabila kita convert nombor akaun bank kita. Sebab saya hanya guna satu bank sahaja. Jadi kita tak perlu buat pilihan dah nombor bank ni. Bila kita tekan submit, dan kita perlu kat sini ada kena tick kat sini lah, tick kotak ni dan ada akad dekat sini. Kalau kita tekan confirm, ni lah. Okey, ni saya cancel sebab nak tunjuk contoh sahaja. Okey. Untuk GAE, setiap kali kita buat belian dan kita tak terminate lagi, setiap kali kita buat belian, dia akan ada list yang terpapar macam ni. Kan? Yang ni kita punya modal, ni net cash out. Akaun kita akan untung bila net cash out ni ada modal lebih besar daripada modal. Kita boleh juga tengok dekat sini. Kita klik je dekat yang kod yang orange ni. Kita akan nampak detail buy price dia. Kita buy price ni dah termasuk spread 3%. Okey. Dan kita akan nampak ni
modal waktu kita bayar, waktu kita beli tu amount yang kita bayar dekat sini. Dekat sini pun kita boleh tengok jugalah macam tadi, tengok detail macam tadi, sama juga. Sama juga dekat situ. Okey. Kalau kita nak terminate, kita perlu ni dekat sini termination. Okey, saya cuba termination kat sini. Kita masukkan berapa unit, sebab sini 1 unit, saya masukkan 1 unit yang saya nak terminate. Ni ada step kat sini kan, mana kita boleh buat. Kita tekan submit. Okey, dia siap-siap warning dekat kita. Dia tak bagi kita terminate lagi sebab akaun ni belum untung, dia masih dalam keadaan rugi. You are terminated at a loss position. Jadi kita tak perlu terminate lah. Kita tunggu akaun untung baru kita terminate. Okey, yang ni cara kita beli GAE. Kita klik dekat GAE, kita nak beli GAE 10, GAE kali 10. Sini kita boleh tukar tau, sama ada dalam RM, dalam USD. Kita boleh nampak kat situ. 1 unit dia memang USD dia tetap sama, tetap 250. Kan? Dia yang berubahnya hanya RM. Yang USD ni tetap sama. Sama ada fee ataupun yang ni memang dia tak berubah. Okay, kita masukkan berapa unit yang kita nak beli. Kita pilih payment method ni, kita pilih bank kita nak bayar secara mana. Okey, sama macam saya ada payout due, sama ada saya nak bayar guna payout due ataupun guna akaun GSA. Kita boleh pilih buat pilihan. Ini saya cuba FPX ni. Okey, kita submit. Bila kita submit, dia akan nampaklah berapa yang kita nak, apa yang perlu kita bayar dekat sini, 1,500. Kita jangan tengok tau setengah petikai, kenapa dulu 1,400 sekarang 1,500. Kita jangan tengok pada apa nilai RM tu, tapi kita tengok pada grade emas ni kita dapat. Dan kita perlu Puan, maaf mencelah sikit Ya. Sebab sekarang ni ada 2 soalan daripada partisipan kita, daripada Cik Hidayah, B Dayah dan juga daripada Cik Hafizan juga. Okey. Sebenarnya dia nak minta Puan patah balik ke area GCA. Tapi saya mohon kepada partisipan ni, kita jalan dulu. Nanti kalau boleh bila end nanti kan kita masuk balik sesi untuk GCA ni kalau boleh. So kita jalan dulu. Sekarang ni kita dah sampai dekat area mana sekarang ni? GAE kan? GAE ya, GAE. So kita jalan dulu Cik Bidayah. Okey, teruskan Puan. Okey, kita bila kita nak beli amount ni lah kita akan bayar 1,500 ni untuk 1 unit, dia termasuk fee siap-siap. Fee ni kita bayar untuk setahun. Fee ni akan refund balik. Contoh kalau kita hanya simpanan kita hanya 6 bulan, dia akan bayar fee ni, KM akan refund balik lah yang 6 bulan lagi tu. Okey, kita klik dekat sini. Kita tekan confirm. Bila kita tekan confirm ni, sistem akan terus bawa ke bank login dan kita buat bayaran macam biasa. Okey, dekat sini list kat setiap kali kita buat belian dia akan naik dekat sini. Tapi selepas kita terminate, dia hilang daripada list yang atas ni, dia akan ada dekat sini. Kita boleh tengok dekat sini. Okey, inilah yang saya cakap tadi. Belian pertama saya terminate pada 13 bulan 4. Belian pertama saya tu pada 13 bulan 5 2022 dan saya terminate pada 13 bulan 4. Hampir setahun. Modal dia 10,000. Saya terminate, saya dapat 14,000. Ni okey, macam ni. Saya sebelum ni saya hanya menyimpan di ASB. Bila saya simpan di ASB, kalau contoh kalau macam tahun lepas kita dapat hanya 4.5%,
setahun kalau kita ada 100,000, kita hanya dapat 4,000. Tapi dekat QM hanya bermodal 10,000, saya dapat 4,000 keuntungan tu. Keuntungan dia hampir lebih, bukan hampir, lebih 40%. Ini pun 40%, ini 40%, ini 40%. Jadi macam kalau kita dah ada akaun QM ni, memang ambil peluang lah. Nampak kan macam saya ni setahun. Kan saya beli hampir setahun baru saya terminate. Jadi macam kita petikai, kita rasa sekarang ni harga tinggi, tapi bila setahun akan datang kita nak patah balik ke belakang memang tak boleh dah. Okey. Ini untuk GAE habis kat sini. Ni untuk GCA. Okey, QMA ni saya tak berpeluang belilah untuk GCA ni. Pending transaction ni, okey, pending transaction ni kalau macam sistem yang sebelum ni, sebab dia QM ni sebelum ni mungkin dia tak sangka QM ni urus niaga dia akan meletup-letup kan. Ramai yang sangat berminat dengan produk JE, tambah produk JE. Dan macam kalau macam harga tiba-tiba jatuh, harga tiba-tiba naik, harga meroket, waktu itulah dia akan jadi macam sistem jam. Kalau sistem jam memang kita tengok dekat sini lah, dekat pending transaction ni. Okey, dekat user setting. Okey, untuk akaun bank ni, kalau kita nak tambah, macam saya hanya ada satu akaun bank, saya tak tambah. Kalau kita nak tambah, kita tekan add lah dekat sini. Okey. Saya dah habis dah untuk tab ni, Encik Fairuz. Boleh kembali dekat GCA. Ya. Okey, so sekarang ni untuk tiga-tiga produk, bukan maksud saya tiga-tiga produk lah. Bermakna cara mengendalikan ketiga-tiga produk tu menggunakan sistem ni, saya rasa alhamdulillah dah sampai ke produk yang tadi adalah JE. So sekarang ni kita akan pergilah satu-satu persatu. Kalau tak keberatan, Puan boleh tengok di ruangan chat juga, kita boleh baca sama-sama. Kalau sebab ada soalan di sini, macam kalau tunggu lama lagi banyak untung ke? Ini daripada Puan Aisyah Ahmad kita. So boleh Puan elaborate sikit? Dia bukan bermakna macam kita simpan lama unit JE tu, lagi lama simpan lagi banyak untung. Bagi saya dia sebenarnya ikut pada harga semasa. Betul Puan? Boleh Puan kupaskan sikit soalan tu? Untuk JAE ya? Untuk JE, dia, sebab ada soalan daripada sahabat kita ni, dia tanya adakah kalau tunggu lama lagi banyak untung ke? So macam mana? Apa pendapat Puan Saginah berkenaan dengan soalan ni? Okey, untuk JAE ni kan kita boleh semak dekat sini, kita boleh view dekat sini harga yang termasuk buy price ni. Kan? Kita untuk JAE perlu sangat, bila kita dah beli, perlu sangat kita ambil tahu yang ni. Buy price ni. Buy price ni dah, harga beli ni dah termasuk 3% yang spread tu. Okey, kalau kita target berapa persen, contoh kita nak sekarang ni buy price dia 65.89. Kita target, yang saya awal-awal saya join dulu, saya hanya nak terminate dengan 10% sebab saya nak tengok sama ada bila saya terminate makna modal dengan keuntungan tu adalah betul-betul masuk akaun bank saya. Okey. Kalau macam kita target nak 50%, kita kalilah 65.89 tu kita kali dengan 5%, sebab kalau 5%, kalau 50% ni gandaan, dia akan jadi, kita kali dengan 5% dia akan jadi 50%. Maknanya dia macam ni tau. Dia bukan kata kita simpan lama akaun tu boleh untung banyak, tapi kita simpan lama, kita tengok sebelum tu kita beli pada harga berapa dan waktu kita nak terminate tu pada harga berapa.
Kalau kita simpan lama pun, tapi kalau kita nak terbini itu pada harga yang macam rendah, kan? Dia tak dia memberi kesan jugalah. Kita perlu tahu ni, price ni perlu tahu. So harap membantu pada Puan Aisyah kita dengan soalan tadi. So di sini kita ada juga bantuan direct daripada Puan Merchant kita, Dr. Wida sendiri, memberi respon terus kepada sahabat-sahabat yang bertanya di ruangan komen. So kalau tak keberatan lah, mungkin Puan boleh masuk sikit sentuh berkenaan dengan GCA. Okey, ada satu soalan, mungkin soalan daripada Cik Tun M. Dir. Salam doktor, nak tanyalah mana lebih baik, beli JE ikut bayaran FPX atau via GSA? Ada beza ke? Jazakallah. Okey, macam ni. Kalau kita dia terpulang pada matlamat masing-masing yang ni. Kita tak boleh nak kata yang macam ni baik, macam ni tak baik. Okey, macam saya kalau kita kalau macam yang belum dealer, itu sebabnya kita nak cepat-cepat syorkan semua cepat-cepat naik dealer. Sebab kalau kita naik dealer, kita dapat beli GSA pada harga lantai. Mana tidak dikenakan spread 7%. Kan? Kalau kita beli maknanya kita beli GSA, lepas tu kita buat convert ke? Cik Faris ulang sekali lagi soalan. Minta maaf. Soalan dia sebenarnya berkenaan dengan nak tanya kalau nak beli GAE 5 ataupun JE 10. Sekarang ni kita tahu amount dia 250 USD plus dengan management fee sekarang ni dah naik lah. Sebelum ni 1,400, sekarang ni dah jadi 1,500. Soalan ni sebenarnya dia tanya adakah mana lebih baik beli JE ikut bayaran FPX, that mean melalui bank kita, ataupun melalui GSA. GSA yang telah kita terminate mungkin melalui payout due, ataupun selalunya kita terminate JE kita ni, ada orang dia masukkan direct kepada bank, dan yang lebih bagusnya bila kita nak terminate JE, masukkan kepada GSA. So soalan Cik Tun ni sebenarnya dia nak tanya adakah lebih bagus kita beli JE melalui FPX ataupun melalui GSA kita tu sendiri. Okey, kalau macam saya cakap tadi, kalau kita belum dealer, kita beli waktu kita beli GSA, kan, GSA tu kita dapat dah dikena spread 7%. Kemudian tu kita beli pula GAE melalui GSA, kita kena pula spread 3%, jadi 10%. Okey. So harap boleh menjawab pada Cik Tun tadi yang bertanya. Okey. Maksudnya untung beli JE lah kan? Ya, dia sebenarnya pada yang soalan yang kedua ni Cik Eliza Razak ni, maksudnya ya, dia dalam GSA kita ni, cara belian kita GSA ni ada banyaklah kaedahnya, melalui kita payout due, kita boleh masukkan ke GSA kita pada yang dah dealer dan kepada introducer ataupun pada yang baru masuk. Belian GSA ni kalau tak ada sumber-sumber lain, selalunya dia hanya melalui FPX. Okey, cuma sekarang ni bila kita dah ada JE yang dah terminate, selalunya kita terminate ni, kita masukkan dia kepada GSA lebih mudah. Dia sebab dia immediate. Kalau nak masuk ke bank, dia akan mengambil masa 3 ke 5 hari. So di sinilah yang perbincangan kita, saya dengan puan speaker ni, untuk belian JE itu ada mana yang lebih terbaik? Adakah melalui akaun GSA kita sedia ada ataupun melalui FPX? That mean kita beli JE 10 tu, kita dah tekan bila dah dapatkan dia punya full amount 1,004 plus ataupun 1,005. So bawah tu kita ada option untuk memilih FPX ataupun payout ataupun GSA. Itulah sebenarnya soalannya puan So apa yang puan Sakinah cuba kongsikan, kalau kita beli GSA dulu, kita dah kena spread, dan kita beli JE dan kita ada double lagi spread. So kita 10%. Untuk 10%. So kat situ kita dah rugi 10%. Ya, betul Cik Tun, 7/3 kalau via GSA. Tapi via FPX lebih baik tak ada spread. Yes, pada introducer. So harap-harap membantu.
Dan okey, di sini beli JE 10 kali ikut bayaran FAX Malaysia Ringgit 30%. 3 tolak 3%. Melalui GSA kena 7% spread. Kalau dealer payout tanpa spread. Yes, betul. Ada sekarang ni dah selesai ke sesi perkongsian berkenaan dengan sistem daripada Puan sendiri? Dah selesai dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So kita dah kupaskan satu persatu. That means kalau dah berawal tadi, first kali actually Puan Sakinah cuba kongsi dengan kita masalah yang saya rasa acap kalilah keluar di grup-grup kita berkenaan masalah upload eKYC tu. So saya sendiri ada facing masalah tu sekarang dengan saya punya new client lah di bawah saya. Ada masalah. So ini pendapat peribadi saya lah. Selalunya kita memerlukan keadaan yang betul-betul pencahayaan yang cantik, dan macam Puan Sakinah kongsikan tadi, kalau boleh di belakang dinding Puan supaya pencahayaan tu lebih natural. Ya, dia tak silau kan? Ya, tak silau. Dan mungkin boleh cuba, tetapi kalau masih gagal, kita ada another option, kita submitkan permohonan kita tu melalui email dan letakkan segala butiran kita. Itu adalah kaedah yang kedua lah. Kalau kita tak berjaya untuk upload eKYC tu, bagi saya sistem baru ni eKYC lebih efisien lah. Lebih baik sebab sebelum ni kita ada masalah untuk upload KYC, kita wajib sertakan bank statement. So bila bank statement ni mungkin agak lambat ataupun agak sukar untuk mana-mana kita punya potential klien kita nak buat, nak cari. eKYC ni saya rasa lebih efektif lah. Betul Puan? Ya, betul. Okey. So okey, ada lagi satu soalan keluar ni. Spread tu apa Puan? Dia tanya di sini. Spread tu apa? Oh, spread. Okey, spread tu macam markup harga emas. Company ambil 3% daripada GAE dan 7% daripada GSA. Ya, it's a markup price lah. Ya. UM kenakan spread tu dalam kurungan adalah markup. Margin dia about 3%. So sebenarnya untuk pengetahuan semua, ini apa yang Cik cuba kongsikan, apa yang saya tahu. Spread yang QM hidangkan pada kita antara spread yang terendah lah di dalam pasaran di Malaysia ni. Itu yang saya pastilah, yang saya dah pernah nampak sendiri. Tak pastilah kalau di tempat lain ada yang similar ataupun lebih murah. So spread 3% ni bagi saya antara yang terendah lah untuk GAE pulangan 10 kali ni. So itu antara benda yang saya boleh kongsikan. Lepas tu ada soalan beza harga jualan dan harga belian. Itu saya rasa tak menjawab kepada soalan spread tu. Spread tu sebenarnya dia adalah markup price yang ditentukan oleh syarikat-syarikat pengedar emas lah. Okey. So ada soalan Puan lagi Puan Boleh Puan So sekarang ni sebenarnya kita ada 15 minit akhir ni Puan. Kita buka sesi Q&A. So Okay, boleh. kalau boleh kita try lah kalau kita jawab mana yang ajukan soalan, kita cuba jawab satu persatu. So daripada Cik Alif kita, maaf saya nak tanya beza QM sell dengan QM buy. Dekat beza dia nak tanya beza. Ya, maaf nak tanya apa beza QM sell dengan QM buy? Oh, dekat sini QM sell ni kita beli, QM jual. QM buy ni kita jual, QM beli balik. Ya. Maknanya QM sell tu bermakna QM jual emas kepada kita. Dan kita beli. Ya, betul. Dia terbalik. Dia terbalik. Bukannya sell tu pada QM nak jual kepada kita, bermakna kita nak beli emas. Dan QM buy pula bila kita nak jual emas. QM beli balik pada kita. QM buy kepada kita. Itu antara maksud yang kalau boleh dapat menjawablah soalan pada Encik Alif tadi. So soalan yang
daripada Cik Hasbullah kita, apa itu GSA, GCA dan GAE. Saya pun nak tahu ni. Saya rasa soalan ni mohon tolong mute-kan mic. Okey, boleh Puan jawab soalan GSA, GCA dan GAE? Okey, GSA merupakan macam kita simpan duit dekat bank juga. Kita simpan dekat bank duit, tapi dekat GSA ni kita simpan emas. Kan? Kalau kita simpan duit dekat bank, contoh awal tahun kita simpan RM100. Kalau hujung tahun tu saya ingat dia punya jumlah dia tak berubah. Tapi kalau kita simpan emas, kan, dia nilai dia akan bertambah ikut kenaikan harga emas dunia. Itu yang lebih baiklah kita simpan emas. GSA ni akaun simpanan emas. Okey, GSA, GCA kita convert dia akaun pajak kan. Kalau kita pajak macam dekat luar kita pajak, kita kena bayar upos. Sebab saya dekat luar memang saya tak ada pengalaman pajak, jadi saya tak pandai lah nak cerita, tapi dia ada macam emas kalau kita dalam satu masa kalau kita tak pergi ambil emas kita akan dilelong. Tapi GCA ni untuk orang yang dia banyak komitmen tapi dia nak ada gram emas. Memang disyorkan contoh kita nak bayar kereta kan, contoh dalam 850 macam tu, kita beli emas dulu. Sebab saya kata 850 tu kalau kita nak bayar kereta, bila kita convert ni dia akan dapat 85%. Okey, kita beli emas sebanyak 1,000, kita convert 850 tu akan masuk akaun bank kita. Maknanya GCA ni untuk kita selamatkan belanja hangus. Kan? Kita beli emas tadi yang 1,000 tu kita akan dapat 3 gram. Bila kita convert kepada tunai, gram emas kita tu tetap tersimpan dekat sini, dekat holding inventory ni. Macam saya tunjuk tadi ni. Dekat sini, yang ni saya convert 1,000 lah. Mana gram emas yang saya dapat 3.7 gram emas yang saya dapat tetap 3.7 gram, dan saya ada force saving dekat sini 150 ringgit. Okey, saya harap menjawab nah. Untuk GAE kita beli emas dengan kita dapat pembiayaan tawarruk sebanyak 9 kali. Kita beli emas, modal kita 1,000. Tetapi kita dapat ni dia nampak kat sini. Saya nak tunjuk. Kita beli emas 1,000, kita akan dapat dekat sini gandaan ni. Kita akan dapat PBM akan bagi lagi 9 kali. Makna kita nilai emas kita dalam 10,000 lah. Macam tu. Dia pembiayaan tawarruk ni dia untuk mempercepatkan keuntungan. Kalau kita beli emas dekat luar, kita hanya dapat kalau 1,000 tu kita hanya dapat dalam lebih kurang 3 gram macam tu. Tapi kalau dekat QM dengan bermodalkan 1,000, kita sekarang ni untuk harga sekarang ni kita dapat lebih kurang dalam 38 gram sebab dia gandaan. Jadi bila gandaan harga emas naik, gandaan 10, harga emas naik 1%, kita akan untung 10%. Okey, macam tu. Okey. Harap menjawab. InsyaAllah. Okey. So kita pergi pada soalan seterusnya, insyaAllah. Kita masih ada berbaki dalam 10 minit lagi, almost 10 minutes lah. Okey. Okey. JE tak ada spread ke bila jadi dealer? Ada Puan Ada. JAE tetap dikena 3% spread kalau kita jadi dealer. Tapi kalau GSA je tak ada spread, kita dapat beli pada harga lantai. Ya.
Ya. Okey, daripada Cik Hafizan Shah, jika di peringkat dealer, buat GCA yang mana lebih untung? Sama ada direct atau beli dulu GSA and convert, sebab dealer dapat 2% dari pembelian sendiri. Macam mana puan? Oh, tak ada Sebenarnya, pengalaman. sebenarnya dealer dia dah ada 5% kat sini. Lepas tu jika di peringkat dealer buat GCA yang mana lebih untung. So saya rasa macam mana puan soalan ni? Okey, saya buat kalau macam saya sebagai dealer, saya Mhm. buat GCA daripada pay saya beli GSA daripada payout dulu saya. Mana saya buat daripada ni lah, Okey. daripada baki GSA saya tu. Baki GSA. Okey. Ya. Harap menjawab. Okey, daripada Cik Tun kita, maaf nak tanya sikit lagi. Untuk nomini boleh review sikit tak, jazakallah? Nomini ni bermakna kita punya apa tu? Yang nomini kita selalu ada satu kolom nomini kan? Yang ada yang letak suami, ada letak isteri, pewaris kita. Pewaris. Yes. Okey, dia nak tahu macam Boleh review. Dia minta review sikit. set dia dekat Tak, saya dekat area edit profile ni sini. Nomini, ya betul. Okey. Okey, dia dekat nomini ni kita jangan tick apa yang box estate ni. Sebab kalau kita tick dekat sini, kita kena bagi wasiat dekat QM. Kita kena sediakan wasiat, surat wasiat tu. Jadi tak perlu tick lah dekat sini. Harap membantu Encik Tun. Nomini ni kita masuklah siapa saja yang kita nak. Sama ada suami kita, anak-anak kita kan. Ya, betul. Ya. Okey, daripada Cik Aisyah Ahmad. Kalau kita ada gold bar dari brand lain, boleh ke nak convert pada cash atau masuk GSS account? Saya rasa GSA account. Berapa spread yang dikenakan untuk kedua-dua transaction ini? So kalau ini macam mana puan? Okey, yang ni kita kalau yang saya, sebab saya tak ada pengalaman buat yang ni. Tapi saya rasa macam QM, ibu pejabat QM dia terima. Mana kita dah buka account, dia terima kita pergi jual gold bar kita. Betul, ya. Sebab saya ada pengalaman saya sendiri. Gold bar tak pernah lagi, tapi emas fizikal lah. That mean rantai pernah. Rantai. Mana 916 lah. 916. Jadi kita kena tahu apa ibu pejabat mana yang macam dekat KL, Penang, yang mana yang terima. Kan? Betul. Dan sebenarnya di situ pun dia ada dia punya spread sendirilah. Dia tapi dengan harga pasaran. Saya perasan dia yang paling terendah. Ya, betul. Dia tak potong banyak, dalam berapa persen saja. Kalau dekat kedai luar tu, kalau emas perhiasan, betul, rasanya dalam 20% macam tu. Yes, mana exactly. Jadi sangat berbaloi lah kalau kita ada, kita pergi, kita dapatkan maklumat yang dapatkan dulu maklumat apa ibu pejabat mana yang beli dan kita pergi jual. Tapi kita kena buka akaun GSA lah, sebab nanti dia akan masukkan dalam kita punya akaun GSA kita. Okey, alhamdulillah. Harap-harap membantu soalan kepada Cik Aisyah kita tadi. Okey, daripada soalan seterusnya daripada Muhammad Roslizal. Bagaimana nak tahu untung dan bila masa sesuai untuk keluar untung di GCA? Sekejap. GCA. Okey. Alright, yes, betul. Bagaimana nak tahu untung dan bila masa sesuai untuk keluar untung di GCA? Ya. Okey, GCA ni dia bersifat jangka panjang. Okey, macam yang ni saya buat pada bulan 9. Bulan 9 tahun lepas. Jadi jangka panjang ni maksudnya 3 tahun ke atas lah kan? Ya. Okey, kalau kita tengok dekat sini memang akaun ni dah untung. Ni kita nampak dekat sini net gain ni. Ya. Mana net gain ni, mana akaun ni dah untung lah. Tetapi kita perlu tahu juga berapa force saving kita. Ya. Force saving kita maknanya bila kita terminate,
kita akan dapat balik for saving kita termasuk lebihan tunai. Okey, macam yang akaun ni, for saving saya 150, tapi kalau saya terminate yang ni, dia akan dapat 200. Jadi maknanya 150 yang for saving kita dapat balik, dan 50 tu lebihan tunai. Mana akaun ni tapi macam saya biarkan dulu kan, sebab nak untung lebih banyak kan. Sebab sekarang ni pun harga emas jatuh, jadi kita tunggu harga emas naik, baru kita terminate. Dan setahu saya tadi ada soalan juga di atas, dia pun wonder juga, saya cuba cari tak jumpa. Dia tanya kenapa ada sometimes nombor warna hijau dan kadang ada nombor warna merah. So mungkin Puan boleh terangkan sikit kenapa hijau dan kenapa merah. Hijau merah kat mana ya? Dekat GCA ke? GCA. So dekat holding inventory tu, kenapa ada nombor hijau, kenapa ada nombor merah? Kalau yang ni orange tak nampaklah pula merah dekat sini Kalau orange ni, kod ni kita boleh tekan. Kita boleh tekan kat sini, dia akan nampak kita punya detail account kita ni. Holding inventory kan kalau warna merah dia dalam keadaan loss, warna hijau dalam keadaan untung kan? Oh, mungkinlah sebab dekat saya ni tak ada yang warna merah. Ya, betul. Saya pun sebenarnya sistem lama, sistem baru sekarang. Kalau Puan pergi dekat home, pergi button home, kita boleh tengok dekat kita punya holding inventory. So kan warna hijau net gain tu. Ya, dekat sini. Ya, so ada sometimes macam Puan sekarang ni saya rasa dalam keadaan kesemuanya dalam keadaan untung. Dan kalau merah tu, kalau dalam keadaan merah dia punya gain tu dia loss lah. Dan dekat sini saya rasa dalam keadaan merah tu dia bracket. Ya, betul. Dekat sini tak bracket kan? So harap boleh membantu kepada soalan Cik Eliza Razak kita tadi. Ya, dia tanya itu. So kalau dalam keadaan merah tu bermakna kita belum that mean kita tak boleh nak terminate lah kita punya GCA tu sebab dia dalam keadaan rugi. Okey, so saya rasa cukup rasanya soalan untuk pada malam ni sebab sekarang ni jam dah menunjukkan pukul 10.32 malam. Okey Puan, kita akhiri sesi kita pada malam ni macam mana? Sebab kita akan buat closing sekejap. Okey Puan, ke ada Puan nak kongsikan lagi ke? Macam mana? Dah habis dah lah sebab soalan pun menjawab. Tapi saya minta maaf sangat-sangatlah pada awal tadi memang agak kelang kabut. Ya, tak apa. Benda tu biasa insya-Allah. Jadi saya minta maaf sangat-sangat. So kita mengharapkan semua partisipan sebab partisipan kita ni sporting. Semuanya harap memahamilah kan. Okay, orang yang dah lanjut usia lepas tu dia sebenarnya pengalaman ilmu tu tak kira umur Puan insya-Allah. So saya harap kita bermanfaatlah kepada sahabat-sahabat kita yang bersemangat tunggu sampai ke akhir sesi ini. So boleh Puan insya-Allah akhir kata kepada partisipan kita yang masih berbaki 145 orang. Tadi saya sebenarnya nak tunjuk jugalah cara kita nak live chat QM tu, tapi sebab ada kalang kabut tu saya tak boleh nampak, jadi saya minta maaf. Jadi saya pesanan daripada saya, kalau kita dah ada akaun QM ni, kita manfaatkanlah sebab di GSA kita boleh beli minimum RM10. Ya, GSA betul. Dengan GSA kita boleh beli RM10. Kita simpan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Betul. Kalau kita beli, bayangkan setahun kita tak buat apa-apa, sangat merugikan. Ya. Sangat rugi. Dan untuk GCA tu dia QN ni bagi solusi pemulihan ekonomi kepada kita. Alhamdulillah, betul. Dia dah sediakan kemudahan tu. Jadi kita gunakanlah sebab sebab sekarang ni kos sara hidup tinggi. Kan kita guna GCA tu, kita nak ada grant emas dalam masa yang sama kan, tapi kita banyak komitmen. Kita buat GCA serendah RM150. Ambil peluang kan. Dan satu lagi JAE,
yang tu tak apalah, kita boleh simpan, dan kalau kita simpanan kita tu lama-lama insya-Allah kita boleh beli JAE untuk untung yang lebih berganda. Jadi ambil peluang pos solusi yang telah QM sediakan ni. Betul. Alhamdulillah. Sangat merugikan kalau kita tak bertindak, sebab kalau kita jangan takut-takut, untuk buat belian. Kita explore sistem ni sendiri. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Puan. Sangat-sangat terkesan kepada saya sendiri, dan saya yakin ramai juga kat luar sana pun bersemangatlah bila dah dengar nasihat daripada dealer developer kita yang saya rasa dah setahun. Happy birthday lagi sekali. Genap setahun selaku dia. Dan sekarang ni saya rasa tengah mengorak langkah, tengah susun strategi untuk menuju ke merchant. Ya, walaupun kita rasa dia mustahil, tapi kita kena melangkah. Sebab kalau kita tak melangkah, kita tak akan dapat. Alhamdulillah. Ucapan tahniah dari saya sekali, sebab saya rasa waktu dinner QM kita duduk semeja kan? Ya, lepas tu kita jumpa lagi satu sesi di bulan puasa, perkongsian saya rasa respon yang sangat masa tu sangat memberangsangkan lah. Excited masing-masing sebab kita masa tu buat sesi pagi kan. Dan alhamdulillah kali ketiga saya jumpa dengan Puan Sakinah, status daripada dealer tu sekarang ni dah bertukar kepada dealer developer, dan cara penyampaian, perkongsian dealer Puan Sakinah kita, Didi Puan Sakinah kita malam ni, saya rasa sangat menepati dengan tajuk dan sangat terkesan lah. Itulah faktor beza umur Puan. Kadang-kadang mungkin agak nampak lemah sikit penggunaan gadget ni, tapi cara penerangan itu macam memak bercakap dengan anak, insya-Allah. Itu bagi saya lah sangat terkesan, dan saya rasa ramai-ramai sahabat-sahabat kita semua menjawab pada soalan-soalan yang telah diajukan. Terima kasih banyak Puan, dan mungkin ada kata penutup sikit sebelum saya nak buat penutup lah. Ada kata-kata penutup Puan sebelum kita akhiri sesi pada malam ni? Okey, sekarang harga saya pun tak tengok harga tinggi, tapi masa kan ni harga 63 dah naik balik. Ya, ambil peluang untuk beli. Ya, betul. Ambil peluang untuk beli. Ya. Sebelum harga meroket. Ya, betul. So kita boleh belajar daripada Puan Sakinah sendiri. Belian pertama beliau bulan Mei tahun lepas adalah 60 USD, dan saya rasa sebulan selepas itu jatuh menjunam, makan bulan bukan makan minggu. So dan akhirnya harga emas dan Puan Sakinah sendiri bangkit daripada introducer ke dealer. Dan Puan Sakinah rasanya dah melalui fasa harga 52 LME, dan pernah paling tinggi pun 66 baru-baru ni. So pada sahabat-sahabat kita kat luar, sila sahut cabaran, nasihat yang telah Puan Sakinah berikan kepada kita tadi. So insyaAllah kita kalau boleh, saya pun tak nak ambil masa panjang. InsyaAllah terima kasih banyak saya ucapkan kepada Didi Puan Sakinah kita kerana sudi bersama-sama dengan kita pada malam ni dan berkongsi dengan kita. Walaupun pada awalnya ada kesilapan teknikal sedikit, tapi setelah dah masuk tu saya rasa respon daripada partisipan kita sangat sporting. Alhamdulillah, semuanya sangat berhemah. Adab yang kita jaga tu semoga bermanfaat, dan Allah izinkan untuk kita sama-sama malam ni atas kongsian ilmu, dan semoga kita semua dapat manfaatnya dan semoga mendapat berkat daripada Allah untuk kebaikan dunia akhirat, insya-Allah. So Haji Abdullah Awang, untuk rekod siri kita setiap malam, insya-Allah kita akan buat kongsian recorded version seawal pagi besok di grup masing-masing, insya-Allah. So kita akan bagi recorded version, so boleh tengok balik dan bolehlah cuba emphasize balik apa yang puan speaker kita dah kongsikan pada malam ni. So jangan risau. So boleh dapatkan recorded version tu seawal pagi besok di grup. So okey puan, insya-Allah
kita boleh tutup majlis kita pada malam ni. Sesungguhnya mana yang indah, cantik, itu semuanya datang daripada Allah SWT. Yang lemah, yang ada buruk, yang ada silap tu datang dari saya. InsyaAllah dari masa ke masa saya cuba baiki. Dan terima kasih saya ucapkan lagi sekali kepada Puan Speaker kita, Didi Sakinah yang ada di Alustar. Walaupun jauh tapi rasanya kita duduk di Zoom ni, satu Malaysia dapat manfaatnya. Dan saya juga ambil kesempatan wakil daripada grup TGC ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada founder TGC kita, Dr. Wida bersama suaminya Didi Alim yang tak henti-henti memberi peluang dan membuka macam-macam inisiatif untuk kita semua belajar cara-cara mengendalikan akaun kita sehingga kita capai matlamat kita. So kita sebenarnya di dalam hidup kita ni kita ada matlamat nak berjaya insya-Allah dunia dan akhirat. So lagi sekali saya nak ucapkan kepada partisipan kita yang daripada awal tadi sampai ke sekarang ni dalam keadaan supporting, respon di ruangan chat, respon di segala soalan-soalan yang diajukan. Dan saya tengok tadi pada soalan-soalan yang keluar tadi, respon tu sendiri datang daripada partisipan tu sendiri. So terima kasih banyak saya ucapkan. So terima kasih, tahniah anda semua supporting. InsyaAllah kita akan jumpa siri di akan datang. InsyaAllah malam besok. Kaklik